我们今天要一起来诵读一处的经文，选自于约翰一书的3章16节。 Dan kita akan membaca dari 1 Yohanes 3 pasal 16. 我们一节中文，然后一节印尼文这样读啊。 Jadi kita baca 1 ayat dalam bahasa Mandarin, 1 ayat dalam bahasa Indonesia. 约翰一书的3章16节，主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。现在是第17节啊。 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. 3章17节，凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心，怎能存在他里面呢？ Barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 第18节，小子们呐，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。 Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 弟兄姊妹们，通过今天的经文，我们一起来学习一个主题：活出爱。 Yaitu kita mau belajar tema hari ini yaitu hidupkan kasih. 爱是人类最复杂也是最普遍的情感体验。 Jadi kasih itu adalah pengalaman yang biasa, tetapi juga yang paling rumit. 那世人对爱的这个解释的话，可以归纳为以下的几个维度。 Dan juga penjelasan tentang kasih itu ada 3 dimensi. 那第一个是在本质的层面。 Pertama adalah level dasar. 第二个方面是从哲学与宗教的视角。 Yang kedua adalah dari sudut pandang, filsafat dan juga agama. 那第三个方面是从心理学的视角来看待。 Yang ketiga adalah sudut pandang dari psikolog. 那最后一个方面是文化与时代的变迁。 Nah, kemudian yang keempat adalah dari perubahan budaya dan juga zaman. 所以我们先从第一个层面来看。 Jadi kita lihat yang pertama, dimensi pertama. 那从本质的层面上的话，世人对爱就讲到的是连结与归属。 Dan kalau kita bicara dari level dasar, itu bicara tentang hubungan dan juga kepemilikan. 那爱是人渴望被理解、被接纳，与他人建立深层连结的一种本能。 Jadi kasih itu adalah sebuah naluri untuk dipahami, kemudian diterima, dan juga membangun hubungan satu sama lain. 那弗洛姆在《爱的艺术》这本书当中这样说。 Jadi ada seorang yang bernama Erich Fromm yang menulis buku yaitu The Art of Loving atau seni untuk mengasihi. 他说，成熟的爱是在保存自己完整性前提下的结合，它的核心是给予而非索取。 Jadi cinta atau kasih yang dewasa atau matang itu yaitu terletak dalam penyatuan dengan tetap mempertahankan keutuhan diri sendiri. Jadi intinya adalah bukan hanya memberi, intinya adalah memberi bukan mengambil. 那我们看第二个方面啊，就是从哲学与宗教的视角来看待。 Yang kedua kita bicara sudut pandang dari filsafat dan juga agama. 那儒家讲究的是仁爱，就是由亲及疏，推己及人，爱它是有差等的。 Jadi yang pertama adalah Confucius. Dikatakan bahwa kasih sayang itu adalah dari dekat sampai ke yang jauh. Kemudian dari diri sendiri, kemudian orang lain, dan juga ada perbedaan kasih. 那如果从佛教来看的话，它是讲慈悲，是离苦得乐的愿力啊，就是无我，而是利他。 Kalau dari
agama Buddha dikatakan bahwa belas kasihan itu adalah meninggalkan kesusahan dan mendapat tekad untuk mendapatkan kebahagiaan dan meninggalkan kesusahan. Kemudian juga bahkan tidak ada saya, hanya ada dia. 那从存在主义的角度上讲，爱是两个自由体在孤独当中相互确认的勇气。 Nah, kalau di dalam pemahaman yaitu eksistensi atau keberadaan saat ini, kasih itu adalah dua orang yang secara bebas, dua orang yang menyendiri secara bebas saling mempunyai keberanian untuk mengenal. 那从基督教的角度来看的话，爱是无条件的、牺牲的，是神圣的爱。 Kalau kita dari Kristen mengatakan bahwa kasih itu tanpa syarat, kasih itu pengorbanan, bahkan kasih Kristus yang kudus. 那我们从第三个方面，就是从心理学的角度上来看。 Jadi yang ketiga kita lihat dari faktor yaitu psikolog. 那斯滕伯格他在爱情三角理论当中说，爱由亲密、激情、承诺三个要素构成。 Jadi di sana seseorang pakar yaitu Robert J. Sternberg menuliskan tentang segitiga kasih, di mana dikatakan bahwa kasih itu berasal dari kedekatan, kemudian juga penerimaan dan juga komitmen, tiga unsur. 那不同的组合就形成了不同类型的爱。 Jadi ketiga ini membentuk suatu bentuk kasih yang berbeda. 那有的人在童年的话，他有这种依恋的模式，就会影响他成年以后这个爱的表达方式。 Jadi banyak juga orang pada waktu kecil ada keterikatan kasih, itu yang akan membentuk dia setelah dewasa nanti. 比如说安全型、焦虑型或者是回避型。 Yang pertama adalah tipe mungkin dia maunya cari amannya. Yang kedua juga tipe yang khawatir. Yang ketiga adalah tipe yang menghindar. 那从爱的能力方面来看，爱不仅仅是感受，更是需要学习的能力就包括倾听、共情、边界感，还有责任感。 Jadi kalau kita lihat kasih itu bukan hanya perasaan kita, tapi juga perlu belajar, termasuk mendengar, berempati, dan juga batasan diri sendiri dengan orang lain. Itu perlu ada batas yang jelas. 那最后我们来看这个文化和时代的变迁。 Yang terakhir adalah di perbatasan antara budaya dan juga zaman sekarang, perubahan. 那传统的社会的话，认为爱是与责任这个在一块儿，当你在提到爱的时候，你就一定要说到责任。 Jadi kalau di dalam budaya kasih budaya lama tentang kasih itu dengan tanggung jawab. 所以跟家族伦理这些它是绑定的关系。 Jadi terikat dengan keluarga besar dan juga dengan prinsip-prinsip. 那强调的是执子之手，与子偕老的坚守。 Yaitu maksudnya adalah menggenggam tangan dari kecil dan terus teguh bertahan sampai tua. 那现代的这个个体社会的话，就是强调自我的实现。 Jadi sekarang di era yaitu keberagaman dan menerima perbedaan, ya kan sekarang sangat 强调自我的实现。 bahkan menegaskan keegoisan. 那情感的共鸣与平等对话，就是他讲的是先爱己，再爱人这个成了大家的新的共识。 Jadi gemanya dari kasih atau cinta itu adalah mengasihi diri sendiri, kemudian baru kita mengasihi orang lain. 那我们常常可能会听到这样一句话如果连自己都不爱的人，他又怎样去爱身边的人呢？ Dan kita sering mendengar kalau dia tidak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana dia bisa mengasihi orang lain? 所以这个就是现代个体社会所出现的情况
Jadi sekarang ini adalah zaman sekarang. 那我们再看这个，越往后走，就是对多元的这个包容的趋势。 Dan sekarang kita melihat di dalam era yaitu keberagaman, bagaimana saling toleransi, saling menerima. 所以对爱的理解的话，就是日益的开放了。 Jadi pemahaman kita terhadap kasih itu semakin terbuka. 所以尊重不同形式的情感连结。 Dan juga menghormati berbagai bentuk ekspresi cinta. 比如说友情、亲情、爱情、自爱或者是对世界的爱。 Bahkan mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga, mengasihi teman, sampai mengasihi dunia. 那我们看到，就是世界对爱它的这个理解不是盲目的激情。 Jadi yang kita tahu pemahaman dunia terhadap kasih itu bukanlah jadi bukan hanya motivasi yang buta. 也不是理性的计算。 Dan juga bukan perhitungan secara akal. 那爱是在看见对方真实的模样之后，那依然选择理解。 Jadi melihat bagaimana wujud kasih dari lawan, kemudian dia putuskan bagaimana cara mengasihi. 然后他愿意去陪伴他们，然后与他们成长，他有这样的一个意愿在里面。 Jadi dia mempunyai tekad akan menemani dan bersama bertumbuh, berjalan bersama. 那爱是柔软的，但是爱也是有力量的。 Jadi kasih itu seolah lembut tapi juga mempunyai kekuatan. 那它是依赖的，但是呢又是自由的。 Dia walaupun bersandar atau bergantung pada seorang tapi juga bebas. 所以用一句话来总结，就是世人终其一生学习爱，其实是在学习如何更完整的成为人。 Jadi kesimpulannya adalah dunia ini dia terus belajar bagaimana mengasihi dan sebenarnya mereka belajar bagaimana menjadi orang. 他成为一个完整的人。 Menjadi orang yang semakin sempurna. 那刚才我们讲了很长关于就是世人对这个爱的理解。 Jadi kita bicara panjang lebar tentang pandangan dunia terhadap kasih. 所以以后不要说在外面没有信的人不懂得爱他们也知道爱的。 Jadi kita tidak bisa mengatakan orang di luar itu nggak mengerti kasih. Mereka mengerti, namun dalam pengertian mereka. 那我们来看基督徒对爱的理解是怎么样的呢？ Dan kita lihat bagaimana orang Kristen memahami kasih. 那在约翰一书的4章19节告诉我们，基督徒对爱的理解，它是无条件的，是牺牲的是神圣的爱。圣经告诉我们，我们爱，因为神先爱我们。 Jadi di dalam ayat ke-19 tertulis bahwa kasih itu adalah tanpa syarat, kasih itu pengorbanan, bahkan kita mengasihi dengan kasih yang kudus dari Allah dan bahkan Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. 如果大家留心去看会发现约翰福音的3章16节和约翰一书的3章16节，大家有没有发现都在3章16节。 Jadi kalau kita lihat ada kesamaan di Yohanes 3 pasal 16 dan juga 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 那我们看约翰福音的3章16节，告诉我们神他自己是如何的爱我们的。 Jadi Yohanes pasal 3 ayat 16 diberitakan bahwa begitu besar kasih Allah terhadap manusia. 所以神主动赐下他的独生爱子，显明了无条件的爱。 Jadi dia mengambil inisiatif mengutus anaknya yang tunggal untuk membuktikan kasihnya. 那我们再看今天读到的约翰一书的3章16节，在这里我们看到主为我们舍命，那在这里定义了牺牲的爱。 Jadi kalau di dalam 1 Yohanes 3:16
terus bahwa Tuhan telah mengorbankan dirinya bagi kita. Itu adalah dasar atau prinsip dari pengorbanan, kasih yang berkorban. 那约翰一书的4章19节再次的提醒我们，我们为什么会爱，是因为神先爱了我们。 Dan kalau dalam 1 Yohanes 4:19, di sana tertulis, mengapa kita mengasihi orang lain? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. 那所以我们现在要去传递神圣的这个圣爱。 Dan kita harus mengabarkan yaitu kasih yang kudus dari Allah ini. 所以我们今天要讲的是活出爱。 Dan hari ini akan kita bicara bagaimana kita menghidupkan kasih. 那我们怎么样去活出爱呢？首先是要以基督为相爱的榜样。 Dan pertama adalah kita harus saling mengasihi kasih Kristus sebagai teladan. 那在约翰一书的3章16节的这一节经文当中，有一个词叫“也当”。 Jadi ada satu kata selayaknya. 印尼文的话把它翻译成 wajib， Wajib. 然后英文的话翻译的是 ought。它这里是告诉我们是我们该行的责任。 Jadi sebenarnya arti yang tepat adalah kita sebaiknya. 那所以这个词是非常关键的，它最初的意思是指我们欠了债，理当还债。 Jadi maksudnya kita sudah berhutang dan kita harus bayar hutang. 那也就是说，我们既然已经领受了主如此浩大的恩典与大爱，那我们就应当以同样的爱去爱弟兄。 Jadi karena kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, maka kita juga sebaiknya menggunakan kasih yang begitu besar ini untuk mengasihi saudara-saudari. 那所以首先的话，我们有责任效法主的爱，来彼此相爱。 Jadi kita wajib mengikuti teladan kasih Tuhan untuk saling mengasihi. 那基督的爱是我们相爱的最高的准则和榜样。 Dan kasih Kristus itu adalah teladan dari kasih yang paling tinggi yang harus kita ikuti. 那主为我们舍命，这个是爱的极致的表现。 Dan juga Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kami, itu adalah cara mewujudkan kasih. 有的时候我们会听到这样的话啊，我还要做什么呢？我能做的全部都做了。 Dan sering kita mendengar kata, saya sudah lakukan segalanya, apalagi yang harus saya lakukan. 那看耶稣为我们做了什么。 Dan kita lihat Yesus, apa yang dia lakukan untuk kita. 那第二个方面就是主的爱是毫无保留的，而且是没有任何条件的。 Dan kita melihat kasih Allah itu tanpa syarat dan dia tidak menyisakan untuk diri dia sendiri sedikit pun. 那圣经告诉我们，主基督在我们还是罪人的时候，就为我们死了。 Jadi Alkitab juga menulis pada waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah telah mati untuk kita. 那神的爱便在此显明了。 Dan inilah di mana kasih Tuhan itu sudah diwujudkan. 舍命是主在为我们舍弃天上一切荣耀之后所做出的最终的舍弃。 Dan juga pengorbanan diri setelah Tuhan meninggalkan tata surganya, dia adalah tujuan akhir dia datang untuk ke dunia ini. 那圣经有告诉我们，他本是富足的，却为了让我们富足而让自己变得贫穷。 Tapi dia yang penuh dengan kelimpahan itu, dia sendiri datang ke dunia agar kita berkelimpahan dan dia datang ke dunia menjadi miskin. 那所以无条件的爱是我们应该要去效法的。 Jadi kasih tanpa syarat itu adalah menjadi teladan kita yang harus kita ikuti. 身边的人可能会说：“哎呀，
这些罪人死就让他死了吧，干嘛主还要来为这些该死的罪人舍命呢？ Dan mungkin kita kalau melihat orang sekitarnya, orang berdosa di sekitarnya, mengatakan sudahlah biarkan dia mati aja. Untuk apa Tuhan Yesus datang untuk menebus orang-orang yang binasa ini? 所以在人的眼中，我们是没有价值的罪人，但是在上帝的眼中，他愿意为我们舍命。 Jadi mungkin di hadapan manusia kita dinilai orang yang binasa, tetapi buat Tuhan kita adalah jiwa yang bernilai dan Dia menebus kita. 那第三个方面是使徒保罗他对我们的深切的劝勉。 Dan yang ketiga adalah bagaimana nasihat Paulus terhadap kita. Oh, Yohanes, maaf. 那使徒约翰他劝告我们，我们也当就是也当如此行，就是应该照着主耶稣为我们做的榜样去爱我们身边的弟兄姊妹。 Dan Yohanes menuturkan sebaiknya kita juga melakukan hal yang sama, yaitu mengasihi saudara-saudari. 那为人舍命是一个人可以做到的极限了啊。 Jadi mengorbankan diri itu adalah hal yang bisa dilakukan hal paling maksimal yang bisa dilakukan oleh seseorang. 大家思想一下啊，如果你有一个愿意为他舍命的心志，还有什么你不愿意为他做的？ Jadi kita coba pikirkan kalau ada seseorang yang rela mengorbankan diri untuk kita, masih ada apa lagi yang dia belum lakukan? 命都不要了，还有什么比命更重要的？ Kalau nyawa saja tidak mau, masa kita tidak mau mengasihi dia? 那我们再看现实社会啊， Dan kita melihat kondisi masyarakat saat ini. 那不要说为人舍命了，就是为人花1个小时，我们有时候都不愿意。 Dan bahkan untuk istilahnya meluangkan waktu 1 jam untuk orang lain saja, kita tidak rela. 看到我们身边的弟兄姊妹有缺乏的时候，我们本来是可以帮他的，但是我们觉得如果我帮了他，那我的就少了，那还是不要帮他了吧。 Jadi kalau kita lihat saudara-saudari sekitar kita ada yang kekurangan, mungkin kita berpikir memberikan bantuan, tapi kita juga berpikir kalau kita kasih berarti punya saya berkurang. 所以我们看人的现实情况是不愿意按照上帝的心意去做，但是今天的你我当我们称自己是基督徒的时候，我们应该要以基督为榜样来爱我们身边的人。 Jadi kenyataan dunia bahwa dunia banyak yang orang tidak mau membantu, tapi kita harus dengan kasih Tuhan sebagai teladan kasih kita membantu dia. 实际上，圣经也很清楚地告诉我们在这里提醒我们不要塞住连续的心。 Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan, menuliskan pada kita jangan kita menutup belas kasihan. 在17节这里告诉我们，说的是凡有财物的，不是说有钱的人是指你有财物的人。 Jadi ayat 17 tertulis barang siapa mempunyai harta dunia, bukan dituliskan memiliki uang. 所以这个命令不是给有钱人的，是我们在座的每一个人的。 Jadi perintah ini bukan terhadap orang-orang memiliki banyak uang, tetapi terhadap setiap dari kita. 所以在这里的一个对我们爱的这个检验的标准，就是只要你还有，你就应该对身边有缺乏的人伸出援手。 Jadi ini adalah cara untuk memverifikasi kasih itu, asal engkau memiliki harta, engkau harus berbagi dengan orang sekeliling yang kekurangan. 在圣经当中的话，它告诉我们了积极的信息，也给了我们一个负面的参照，
让我们知道哦，如果我这样做就是符合神的心意的，如果我这样做，那就违背了上帝的心意。Dan bahkan Alkitab juga memberikan batasan apa yang harus kita lakukan sehingga itu sesuai dengan perintah saling mengasihi dan apa yang tidak boleh kita lakukan. 那雅各他告诉我们说，看到弟兄姊妹有缺乏然后我们就说，你平平安安的去吧，你要吃得饱，穿得暖，但是我们不给他吃的，也不给他当裹身的衣物。那我们说的这一切都是什么？放空炮，没有用的。Jadi di dalam Yakobus juga tertulis apabila kita melihat saudara kita kekurangan, kita hanya mengatakan pulanglah dengan damai sejahtera. Namun kita tidak memberikan kebutuhannya. Apa artinya? Bukankah tong kosong? 所以我们要有实际的行动我们有1块，我们可以给有需要的人5毛或者就是如果我们要给他9毛钱也是可以的。Jadi kalau kita punya sekeping, kita berikan pada dia 5 sen setengahnya, atau mungkin kalau kita rela membelikan 9 sen juga boleh. 那为什么？我给大家讲一下因为我们天天吃的已经很胖了，对不对？ Karena kita setiap hari makan, makin lama gemuk. 所以我们看到他很瘦，我们给他9块，我们要1块，这不帮助我们减肥吗？ Jadi kalau kita lihat dia kurus, berikan 9, kita makan 1, berarti kita semakin slim. 那他也就变得越来越健康，对不对？ Dan dia juga akan menjadi semakin sehat. 所以按照我们各自的信心去帮助身边有需要的弟兄姊妹。 Jadi menurut keyakinan atau iman kita, kita membantu saudara-saudari di sekeliling kita. 所以如果你有，你就不要装着没有那如果你看得见的人都不去爱他的话，有怎么样去爱看不见的神呢？ Jadi kalau kita punya, kita jangan menutup mata. Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi saudara-saudari kita yang terlihat, bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah? 那所以这里的话，圣经就给了我们一个实际的操作它让我们要OK 超越言语上的爱Jadi Alkitab memberikan suatu acuan, yaitu kasih yang melebihi dari perkataan. 就是不要跟他讲我很爱你我看着你饿肚子我很伤心那完了 Jadi jangan kita hanya mengatakan saya mengasihimu, saya melihat engkau kelaparan, selesai. 然后我们面前摆着大鱼大肉 Tapi depan kita ada hidangan yang mewah. 所以我们应该做的是怎么样？来跟我一起吃，就是多一双筷子的事情嘛。 Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mengundang dia makan. 所以我们常常会听到中国人喜欢讲的一句话：来吧，来吧，已经准备好了，就是多一双筷子的事情嘛，难道还会让你饿肚子吗？ Jadi kalau orang-orang Tionghoa biasanya sering katakan, ayo datang ikut makan, hanya kita ketambahan sepasang sumpit. Masa engkau mau kelaparan? 所以这个爱是真实的有行动的。 Jadi ini adalah kasih yang ada tindakan nyata. 那我们的爱是在诚实上的相爱。 Jadi kasih kita adalah kasih yang tulus. 那就是我们爱他不是说万一哪一天我要饭的时候，我可以到他家里去讨杯水喝。 Jadi bukan karena kalau kita berpikir suatu hari kalau saya butuh, saya bisa ke tempat dia gantian. 哇，那这个你对他的帮助的话是有目的性的。 Jadi berarti engkau membantu dia dengan tujuan. 那真正的帮助是，今天我们帮助了这个人，那我们也希望有一天他去帮助同样有需要的人。
Jadi kasih bantuan yang tulus itu kita berharap kita bantu dia, suatu hari dia juga akan membantu saudara yang lain. 而不是说，哎，你记得啊，我今天帮了你啊，下一次你要帮我啊。 Jadi bukan mengatakan ingat hari ini saya membantu kamu, besok kamu yang bantu saya. 有一个我们以前我不知道大家有没有看过，有一个电影的名字叫《Pay It Forward》，就是把爱传递下去。讲的就是一个人，他帮了别人，然后他就给了对方一个纸条，他说：“你把这份爱传递下去。” Jadi saya ingat ada suatu video klip pendek yang dikatakan pay it out, jadi maksudnya tularkan atau sebarkan. Jadi setelah dia memberikan bantuan pada seseorang, dia memberikan tulisan ini agar orang itu boleh meneruskan bantuan ke orang lain. 所以我们今天感觉世界一片美好。 Jadi kita melihat bahwa dunia itu seolah-olah baik. 那之所以今天世界美好，是因为有人他愿意一直的去传递那份爱。 Jadi kenapa dunia ini masih baik? Karena ada orang-orang yang mau meneruskan kasih ini. 那他愿意去传递这一份爱，是因为他从上帝那里先得到了真正的爱。 Nah, kenapa dia mau meneruskan atau mengabarkan kasih ini? Karena dia sudah menerima kasih dari Tuhan. 那所以我们对人的爱是要合乎真理的爱。 Jadi kasih kita terhadap orang lain itu harus sesuai dengan kasih Allah. 那圣经告诉我们，善行不可违背真理，不可用不合法、不道德的手段或者不义的财物去帮助别人。 Jadi kasih itu adalah sesuai kebenaran dan juga tidak boleh memakai harta atau tindakan yang tidak benar untuk mengasihi orang lain. 那我们对人的爱是圣经真理上教导我们的爱。 Jadi kasih kita karena ajaran dari Alkitab. 那我们对人的爱是兼顾物质与灵性的益处的。 Dan juga kasih kita melebihi dari harta. 所以当你去对一个人的帮助，你要记得，在物质上要帮助他，但是在灵性上也要帮助他。 Jadi pada waktu kita membantu seseorang, menolong seseorang, kita harus ingat bukan cuma harta tetapi juga rohani. 如果一个接受帮助的人在灵命上没有成长的话，他会觉得你对他做的所有的一切是应当的。 Jadi kalau seseorang menerima bantuan kita tapi kita tidak membantu kerohaniannya, dia hanya menganggap selayaknya engkau membantu aku. 因为你比我有钱啊，我比你穷啊，你不帮我谁帮我呀？ Karena engkau lebih kaya dibandingkan saya. 所以一个明白上帝真理的人，当你对他给予帮助的时候，他懂得这个是上帝借着你和身边其他的弟兄姊妹，把神的这一份爱传递给他的。 So kalau seseorang yang menaik kebenaran firman, maka dia tahu pada waktu dia membantu adalah karena Tuhan sudah menitipkan kasih ini pada kita orang percaya untuk meneruskannya kepada orang lain. 所以当我们去帮助人的时候，恳求上帝给我们智慧，知道吗？ Jadi pada waktu kita membantu seorang, mohon Tuhan berikan hikmat. 那不要你帮助了人，最后你听到的一句话是：“你看他好傻哦，只要我跟他说一句，他就会把钱汇到我的账上。” Jadi jangan sampai dia malah mengatakan kelihatannya dia memberikannya sedikit, asal saya ngomong dia pasti berikan lebih lagi. 我比他还有钱，只是他不知道罢了啊！在他的面前，我永远是装穷，但是我有的比他有的还多。 Bahkan dia sampai mengatakan apa yang saya miliki lebih banyak daripada dia.
所以他只会觉得你对他的帮助是因为你太好被利用了。 Jadi jangan sampai kita diminta bantuan itu karena kita mudah dimanfaatkan. 所以我们对人的爱是要基于真理的爱，然后我们要恳求神给我们智慧。 Jadi kasih kita, dasar kasih kita adalah karena kebenaran. 所以作为一个总结啊，我们之所以能够爱，是因为我们知道神在我们不配的时候已经爱了我们。 Jadi kesimpulannya pertama, mengapa kita mengasihi? Karena pada waktu kita tidak layak dikasih, Tuhan sudah mengasihi kita. 那我们爱不是为了去赚取更多的爱，我们爱是因为神先爱了我们，所以要把上帝的这一份爱去传递下去。 Jadi kita mengasihi bukan karena kita bisa mendapatkan amal atau mendapatkan amal kasih yang lebih banyak, tetapi karena Tuhan sudah berkorban bagi kita, mengasihi kita terlebih dahulu. 所以爱始于神，显于基督，从我们流出去，给身边更多的人。 Jadi kasih itu adalah Allah, berasal dari Allah dan juga teladan dari Kristus, dan kita akan meneruskan kasih ini pada orang lain. 所以我们爱，因为神先爱了我们，这个不是一句口号，而是我们生命被重塑后的自然回应。 Jadi ini bukanlah slogan kosong. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita wajib mengasihi orang lain.